Ini bab larangan meludah dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, meludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan dan kafarahnya ialah seseorang itu menimbuskannya. Diriwayatkan dari Anas lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan dan kafarahnya, penutup kesalahan itu ialah dafnuha, mengebumikannya ataupun menanamnya, menimbusnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, an-nukha'ah fil masjid, yaitu mengeluarkan kahak dalam masjid. Fadzakara mithlahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti yang hadis sebelum ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke masjid ini lalu dia meludah di dalamnya ataupun dia mengeluarkan kahak, falyahfir, maka hendaklah dia menggali, mengorek tanah ataupun pasir itu, waliyadfinhu, dan menimbuskannya. Kalau dia tidak dapat melakukan begitu, maka hendaklah dia meludah di dalam kainnya kemudian membawanya keluar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berdiri untuk bersembahyang, atau baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, jangan juga ke sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kirinya. In kana farighan, jika sebelah kirinya itu kosong, ataupun di bawah tapak kaki kirinya. Thumma liyaqul bihi, kemudian dibuatnya begini, mana dia isyaratlah, maknanya tutup dengan tanah, timbus dengan tanah, isyarat dengan kaki itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang berkhutbah, tiba-tiba baginda ternampak kahak di sebelah ataupun di bahagian kiblat atau sebelah kiblat masjid. Fataghayyaza 'alan nas, beliau pun marah kepada orang ramai ataupun menampakkan kemarahannya kepada orang ramai. Thumma hakkaha, kemudian menggosoknya. Qala, perawi berkata, wa ahsibuhu qala, saya rasa dia berkata, fada'a bi za'faran. Selepas itu Nabi SAW pun meminta za'faran, lalu dilumurkan za'faran itu pada bekas kahak tadi. Qala, perawi berkata, wa qala, dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah di sebelah hadapan seseorang kamu apabila dia bersembahyang. Oleh itu janganlah dia meludah ke sebelah hadapannya. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW suka kepada pelepah tamar, dan sentiasa pelepah itu ada di tangannya. Pernah baginda masuk ke dalam masjid, lalu baginda nampak nukhamah, yakni kahak di sebelah kiblat masjid. Baginda pun menggosoknya. Thumma aqbala 'ala an-nas mughdaban, kemudian menghadap orang ramai dengan marah. Faqala, baginda bertanya, baginda berkata, sukakah kamu kalau diludah di mukanya? Sesungguhnya seseorang dari kamu apabila menghadap ke arah kiblat, dia menghadap Rabbnya, Tuhannya Azza wa Jalla, malaikat di sebelah kanannya. Oleh itu janganlah dia meludah ke sebelah kanannya dan jangan ke sebelah kiblatnya, tetapi bolehlah dia meludah, hendaklah, atau kalau dia nak, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah tapak kakinya.
Kalau dalam keadaan dia terdesak, falyaqul hakadha, maka hendaklah dibuatnya begini. Wa wasafa lana Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan menunjukkan kepada kami cara itu, yaitu seseorang meludah dalam kainnya yang disapu tangannya, thumma yarudda ba'dahu ala ba'din, kemudian menggenyehnya, menggosoknya. Ambil sapu tangan, ludah, lepas tu bubur dalam poket. Begitu dia tunjuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Jabir, maksud beliau ialah Jabir bin Abdullah, pernah datang ketika dalam masjid, Jabir bin Abdullah ketika beliau berada di dalam masjidnya berkata, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami di masjid kami ini, dan di tangan baginda ada pelepah tamar Ibnu Ta', pelepah tamar Ibni Ta', nama tamar. Fanazara, baginda pun tengok, dan dia ternampak di sebelah kiblat masjid itu ada kahak. Fa aqbala 'alaiha, baginda pun menuju ke tempat itu dan menggonyolnya, menggosoknya dengan urjun pelepah tamar tadi. Thumma qala, kemudian baginda bertanya, siapakah di antara kamu yang suka Allah berpaling daripadanya? Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu apabila dia berdiri bersembahyang, maka Allah berada di sebelah hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi, oleh itu janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, dan jangan ke sebelah kanannya, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, di bawah kaki kirinya. Kalau dalam keadaan terdesak, maka hendaklah dia buat begini dengan kainnya. Dia tunjuklah, wa wada'ahu fi, dia letak di mulut dia, thumma dalakahu, kemudian menggonyol sapu tangan tadi. Thumma qala, kemudian baginda berkata, aruni abiran, bawakan kepadaku abir, ini semacam wangi-wangian. Faqama fatam minal hayy, maka bangunlah seorang pemuda dari kalangan kaum itu, yashtaddu ila ahli, bersegera pulang kepada ahli keluarganya. Kemudian dia pun membawa khaluq tadi fi rahatihi, di atas tapak tangannya, membawa wangi-wangian tadi di tapak tangannya. Fa akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan diletakkan di ujung pelepah tamar itu, kemudian lattaha bihi, baginda melumurkannya di atas bekas kahak tadi. Qala Jabir berkata, famin hunaka ja'altumul khaluq fi masajidikum, sebab itulah maknanya kamu gunakan ataupun lumurkan khaluq di masjid-masjid kamu. Diriwayatkan dari Abi Sahla As-Sa'ib bin Khallad, Ahmad berkata, ini Ahmad bin Saleh, dia ni salah seorang sahabat Nabi SAW, bahawa ada seorang lelaki telah menjadi imam kepada satu kumpulan orang. Dia pun meludah ke arah kiblat. Rasulullah memerhatikan. Rasulullah SAW berkata, ketika dia selesai bersembahyang, dia tidak boleh menjadi imam kepada kamu. Selepas itu orang tadi mahu menjadi imam kepada mereka. Famana'uhu, mereka pun menegahnya, menghalangnya, dan mereka ceritakan kepadanya tentang kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi ceritakan perkara itu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, betul, iyalah. Dan saya merasa dia berkata, kata perawi ini, innaka adzaitallaha wa rasulah, sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya.
Diriwayatkan dari Mutarrif, dari ayahnya, beliau berkata, saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang. Baginda pun meludah di bawah tapak kaki kirinya. Satu lagi seperti itu juga, cuma dia tambah, thumma dalakahu bina'li. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggonyahnya, menggosoknya dengan kasutnya, dengan kasut ataupun selipaknya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata pernah diriwayatkan dari Abi Sa'id dalam setengah nuskahnya Abu Sa'ad, Sa'ad, bukan Al-Khudri ini, Abu Sa'ad. Beliau berkata, pernah kulihat Wathilah bin Al-Asqa' di Masjid Dimashq meludah di atas buri, yakni tikar, kemudian menggosoknya, menyapunya dengan kakinya. Faqila lahu, orang pun berkata, kenapa engkau buat begitu? Dia kata, kerana saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begitu. Bab majaa fil musyrik yadkhulul masjid. Ini bab tentang orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, pernah ada seorang lelaki yang menaiki unta masuk. Dia pun mendudukkan untanya di dalam masjid, kemudian mengikat kaki untanya. Kemudian dia bertanya, siapa di antara kamu Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang bertelekan di hadapan mereka, yakni di hadapan para sahabat. Faqulna lahu, kami pun berkata, kata perawi, itu ataupun ini yang putih yang sedang bertelekan itu. Orang itu pun berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, telah saya sahut. Faqala lahu ar-rajul, orang itu berkata, wahai Muhammad, saya nak tanya engkau. Seterusnya perawi mengemukakan hadis seterusnya. Kemudian dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Banu Sa'ad bin Bakar telah menghantarkan, telah mengutuskan Dhimam bin Tha'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi kepada baginda, lalu mendudukkan untanya dekat pintu masjid, kemudian mengikatnya, kemudian masuk ke dalam masjid. Lalu perawi menyebutkan sama dengan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata, orang itu pun bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kamu anak Abdul Muttalib? Perawi mengemukakan hadis seterusnya. Selepas itu diriwayatkan dari Zuhri, beliau berkata, ini sama, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sedang duduk dalam masjid di antara sahabat-sahabatnya. Mereka pun berkata, wahai Abul Qasim, berhubung dengan peristiwa seorang lelaki dan seorang perempuan di antara mereka yang telah berzina. Bab tentang tempat-tempat yang tidak harus bersembahyang. Diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan untukku tanah sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersembahyang, sebagai masjid. Seterusnya riwayat daripada Abi Salih Al-Ghifari bahwa Ali pernah lalu dekat Babil. Dia berjalan di situ, wa huwa yasir. Ketika dia sedang berjalan, muadzin datang memberitahu kepadanya tentang waktu, tentang sembahyang asar, berkenaan dengan sembahyang asar. Apabila dia telah keluar dari kawasan itu, barulah dia menyuruh muadzin melaungkan azan ataupun mengiqamatkan. Maka muadzin pun mengiqamatkan untuk sembahyang itu.
Apabila selesai, dia berkata, yakni Ali berkata, sesungguhnya kekasihku alaihi salam telah melarang aku bersembahyang di perkuburan dan melarang aku bersembahyang di bumi Babil, kerana bumi itu ataupun tanah itu, kawasan itu dikutuk, dilaknat. Riwayat lebih kurang tadi juga, beza sikit je sanad dia tu. Kalau datang-datang tu serupa. Di sini ada beza sikit daripada hak tadi. Dia kata falamma kharaja minha, yang di tempat falamma baraza. Tadi baraza maknanya keluarlah bila dia telah keluar daripada kawasan itu. Sama je maknanya seperti tadi. Lafaz saja berbeza. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Musa, sedangkan Musa yang itu guru kepada Imam Abu Daud, Musa bin Ismail, dalam hadisnya berkata, pada apa yang dikatakan oleh Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu, bumi ini semuanya masjid kecuali tempat mandi ataupun bilik mandi, wal maqbarah, dan perkuburan. Mula-mula tadi kita baru ni sudah baca dah, tak dah habis. Tak dah habis. Ini bab larangan meludah dalam masjid. Dia buzaq ataupun busaq. Kita panggil, bahasa kita panggil air ludah. Hak tubik, sudah tubik daripada mulut. Kalau hak duduk dalam mulut lagi, orang panggil lu'ab. Itu bahasa Arabnya lu'ab. Beza dia. Ni buzaq, maknanya hak sudah ludah dah lah. Hak tubik daripada mulut dah. Larangan, ana terjemah larangan. Karahiyah tu makna larangan, bukan makruh. Setengah-setengah orang dia terjemah makruh. Tidak begitu tepat kalau terjemah makruh. Sebab kitab-kitab mutaqaddimin ni, kitab-kitab ulama mutaqaddimin, kalau dia sebut karahiyah tu makna dia larangan. Larangan tu boleh jadi larangan makruh, boleh jadi larangan haram. Bahkan dalam kebanyakannya biasanya diguna karahiyah ni kalau di kalangan mutaqaddimin untuk makna haram, larangan haram, sekurang-kurangnya makruh tahrimi. Itu hak biasa dengan makna larangan. Kalau kita tengok kitab-kitab dulu, kitab-kitab hadis, selalu dia guna perkataan karahiyah ni. Sedangkan jelas apa yang dikemukakan dalam hadis itu jelas haram, tak ada khilaf tentang haramnya. Macam mana kita nak terjemah makna makruh? Terutamanya dalam kitab Tirmizi, selalulah dia guna perkataan karahiyah ni dengan makna haram. Jelas tak ada khilaf tentang haramnya apa yang disebutkan dalam hadis itu. Tapi ada kalanya tidak dengan makna haram, tapi laranglah juga, ke mana-mana pun larang. Larang meludah dalam masjid. Dia kata, Anas bin Malik berkata bahawa Nabi SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan. Satu kesalahan. Wa kaffaratuhu an yuwariyahu. Kafarahnya ialah seseorang itu menimbuskannya. Itu kafarahnya. Kalau kita kata khati'ah ni dengan makna dosa, maka dosa tu kalau kecil sekalipun haram dilakukan. Dengan sebab itu karahiyah tadi dengan makna haram, dengan makna larangan. Larangan itu dengan makna lebih berat kepada haram. Kalau kita pakai dengan makna dosa, sebab dalam syarah ni pun dia kata khati'ah dengan makna dzambun, dosa. Dosa kalau kecil pun haram juga.
Kalau satu kesalahan itu kesalahan yang disengajakan ke ataupun yang tidak disengajakan. Kalau yang dimaafkan, iaitu yang tidak disengajakan. Kalau sengaja, mana kena ada kafarah pula, penutup. Kalau kita anggap ni tidak salah, tidak berdosa, apa yang ada kafarah? Tidak ada satu benda yang makruh jaka, lepas tu kita kena kafarah. Tak ada lagu tu. Ini menunjukkan bahawa meludah itu dilarang. Dilarang. Kemudian ada hak dalam hadis, hak tadi kita baca dah tadi, sahabat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ludah tu. Jadi ada beberapa pendapat ulama lah. Ada yang mengatakan satu sudah mansukh. Itu satu sudah mansukh. Cerita hak ludah dalam masjid ni sudah mansukh. Dimansuhkan oleh hadis-hadis inilah, hadis-hadis yang seumpama ini. Dan hadis-hadis yang kita baca tadi, yang Nabi SAW menampakkan kemarahan dia. Kalau benda tu sekadar makruh, dia tak ada menunjukkan kemarahan lagu tu. Lepas tu dia ambil gonyo, lepas tu menyusah lah. Jadi menyusah, suruh orang pergi ambil wangi-wangian lomo di situ. Ini semua menunjukkan bahawa dia tak sibui lah, menunjukkan haram. Isyarat-isyarat, tanda-tanda yang menunjukkan perbuatan itu adalah haram. Hadis-hadis itulah yang memansuhkan. Hak kata buat tu sudah mansuh dah. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia kata tidak mansuh, cuma hak boleh ni bergantung kepada tempat. Sampai bila-bila pun boleh, tapi bergantung kepada tempat. Mana kalau tempat tu sesuai, boleh ditimbuskan. Misalnya di sini dia kata kafarahnya iaitu seseorang menimbuskannya. Kalau hak boleh timbus, kita tengok sekarang ni kalau kapet ni nak timbus lagu mana? Tak sesuai dah lah. Tapi kalau pasir, katakanlah masjid tu atas pasir, memang tak ada semen, tak ada gapo, tak ada lapik gapo, boleh. Makna kalau sesuai ludah tu, boleh ludah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula yang mengatakan tidak. Makna kalau tak boleh tudung lagu ni pun tak apa. Hadis tadi yang kita tengok, ada sahabat, dia kata dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu ni, sebab tu dia buat, dia ludah atas tikar. Tikar tu tak boleh nak timbus lagu mana tikar? Tak boleh nak kamu juga. Tanah ataupun pasir baru boleh kamu. Ataupun di bawah daun-daun kayu ke banyak, kita boleh timbus lah. Tapi kalau atas tikar, macam mana? Jadi setengah-setengah ulama dia kata boleh lagi. Cuma hak tadi tu walaupun boleh, ia tidak menunjukkan molek buat, sekadar menyatakan harus, untuk menyatakan bahawa air ludah ni dia tidak najis. Untuk tu Nabi SAW buat, untuk tu, dengan maksud tu, bahawa air ludah ni tidak najis. Bukan dia buat sama. Tidak bermakna hak Nabi SAW buat tu, benda tu sunnah dengan arti kita molek ikut. Tidak. Salah satu salah satu bukti lah bahawa perkara yang Nabi SAW buat, kita tak molek buat, tidak disuruh buat, tidak boleh pahala buat. Maknanya tidak sunat lah, kita kata tidak sunat. Dia sekadar menyatakan harus, bukan makna lebih molek, bukan makna nak suruh kita buat sama molek kita, tidak. Begitu juga sahabat, oleh kerana dia tengok Nabi SAW buat, dia memang ini pasal sahabat, dia buat pula. Jadi buat tu, apakah dia buat sama? Tak juga. Dia berterusan lah maklumat tadi, maklumat tentang keharusan dan tidak najisnya air ludah, biar sampai pula kepada orang kemudian. Itu maksudnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada pula yang mengatakan hak tadi, kalau kita perhati tadi, hak gonyo ataupun itu tadi, dalam keadaan pakai kasut, pakai selipar. Tentu sekali lah, mana pakai kasut, pakai selipar ni di tempat yang
tidak begitu perlu dijagalah, kita kata. Macam atas kapet gini, orang tak naik pakai kasut, pakai selipar. Mana atas tanah, atas pasir begitu juga. Itu pendapat yang keempat. Hak tu hak kata gonyo tu. Hak kata gonyo. Tadi ada sebut gonyo dengan kasut dia ataupun selipar dia. Maknanya menunjukkan Nabi SAW ni pernah semaya dengan pakai kasut ataupun pakai selipar. Situ juga ada pengajaran. Bela-bela situ. Hak masalah pakai kasut, pakai selipar ni dia panjang pula. Dia ada bab khusus. Semaya dengan pakai kasut, pakai selipar. Tetapi bagi kebanyakan ulama, dia kata pakai kasut, pakai selipar ni dalam keadaan tadi lah. Keadaan panas sangat kau pasir kau, ataupun anak batu kau. Kalau kita duduk dengan kaki sakit ataupun panas. Dalam keadaan tu hak boleh. Lepas tu selipar pula, kasut tu pula yang suci. Ada pula yang mensyaratkan kasut ataupun selipar tu pula dia kena hujung jari ni kena, dia boleh kena tanah tu. Tak boleh kalau tak kena tanah. Tetapi ramai juga yang lain mengatakan tidak syarat. Tidak syarat. Ini perkara khilaf lah, perkara khilaf. Tak apalah, kalau sampai tepat dia tu kita akan bincang tu lagi. Cuma secara sepintas lalu begitulah. Yang kelimanya, ada yang mengatakan bahawa boleh saat ni kalau seseorang tu dia tahu cara. Tak boleh kalau tak tahu cara. Tahu caranya lagu mana? Yang sebaik-baiknya seperti yang diajarkan dalam hadis tadi. Meludah tu boleh, tapi ludah dalam sapu tangan. Lepas tu bubur dalam poket. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau tak ada sapu tangan lah, dan tempat tu boleh kita ludah atas tanah, ludah sebelah kiri dekat kaki, sekiranya tak ada orang di sebelah tu. Kalau ada orang apa, kalau bawah kaki tu tak apa, bawah kaki, lepas tu kambuh, boleh kambuh dalam keadaan lagu tu, dia tahu dan dengan maksud nak kambuh. Kalau tak boleh kambuh, tak boleh, tak ada jalan lain kecuali meludah di atas kain sahaja. Kain ni tidak semesti sapu tangan. Kalau tak ada sapu tangan pun, ujung baju pun boleh. Ujung baju pun boleh. Dalam keadaan terdesak tadi. Dalam keadaan terdesak yang dalam hadis tadi sebut, dalam keadaan terdesak. Itu 5 perkara berhubung dengan hadis ini. Seterusnya kita tengok dalam hadis-hadis ini yang kita baca sini, ada beza tu kita nampak tu antara air liur, air ludah dengan kohok ataupun riyak, kita panggil riyak, beza. Di mana walaupun kedua-duanya ini tidak najis, tapi dari segi menjejekkan, lebih lagi kohok tu menjejekkan orang. Dengan sebab itu tindakan Nabi SAW pun berbeza. Kalau kohok tu dia ambil, dia gonyoh betul, lepas tu dia minta pula wangi-wangian, dia lomos itu. Tapi kalau hak ni tidak, hak ludah tidaklah sampai setara tu. Menunjukkan perkara-perkara yang menjejekkan itu berbeza-beza pula. Jadi ini mengikut mengikut perasaan orang lah, mengikut perasaan orang. Jadi kita tak boleh kata apalah kalau benda tu apalagi kalau benda tu najis. Kalau benda tu tidak najis pun, kalau orang tu jejek, kita tak boleh lah maknanya memaksa dia supaya terima juga. Paksa dia supaya terima juga, tak boleh buat lagu tu. Kita kena faham lah masalah perasaan manusia tu. Sebab Nabi SAW pun dia ada juga jejak nak marah benda-benda gini, padahal jelas tidak najis. Kita kena faham juga tu. Misalnya buh gigi misalnya, kita tak boleh guna hak satu orang tu. Kita tak boleh berasa dia ni sombong ke, dia ni tidak baik ke dengan kita. Tak boleh nak pukul gitu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh pakai buah gigi kita. Jadi dia berasa jejek walaupun benda tu suci suku hak tu. Ataupun dia berasa jejek bekas gelas tak ada bang kau misalnya, tak boleh.
Jadi kita tak boleh kata apa, kena melera, kena melera. Kita tak boleh kata dia ni gini tak boleh. Kena melera lah masalah jejak ni. Walaupun hak dalam sunnahnya hak diajar, terutamanya dalam keadaan kita kesulitan di tempat-tempat yang payah, kita boleh berkongsi gelas, berkongsi pinggan, berkongsi gapo tu boleh, tak ada masalah tu. Tetapi adalah adab-adab dia pula. Ada adab dia pula. Iaitu kena jagalah kuku-kuku gapo tu. Jadi kalau siapa orang jejek kerana kita tak jaga benda tu, kita tak boleh kata. Tak boleh kata. Sebab asasnya ada dalam Quran, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu makan sekali ataupun makan suku-suku. Tu asasnya. Mana suku-suku tak apa, sekali pun tak apa juga. Kedua-duanya lebih kurang lah tu kedudukannya. Lagu ni pun tak dosa, tak salah, lagu ni pun tak salah. Itu terpulang kepada kita lah, terpulang kepada kita. Jadi kita tak boleh kata tak saya ikut sunnah selalu, tak boleh kata lagu tu. Sebab asas dia tu ada dalam Quran. Boleh kau tu ni pun boleh. Apalagi dalam keadaan senang, dalam keadaan kita ni banyak kemudahan dah. Kalau kita nak makan suku pun tak apa. Cuma janganlah jadi telajak pula. Jadi telajak, orang kata cerewet pula. Siapa tak boleh nak tukar, walaupun dalam keadaan bagaimana sekalipun. Tak boleh lah lagu tu siapa setara tu. Jadi di kalangan ulama supaya secara umumnya seperti yang anda sudah sebut dah tadi, di kalangan ulama ada dua pihak. Tokoh lah kalau di antaranya Imam Nawawi dan Qadhi Iyad. Imam Nawawi kata tak silap langsung, tak boleh terus apa ni, ludah ni dalam masjid tak boleh, adalah satu kesalahan, dosa. Dia kira gitu, dia pakai hak tadi seperti yang anda sebut tadi. Tapi Qadhi Iyad di antara yang berpendapat masih boleh dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang disebut tadi, misalnya atas pasir ke. Tidak kata tak boleh secara mutlak, tidak. Artinya dia tidak menganggap hadis hak ludah tu sudah mansuh, tidak. Seterusnya, apabila seseorang itu bersembahyang, jangan dia ludah sebelah depan dan jangan sebelah kanan. Sebab sebelah kanan itu ada malaikat. Sebab sebelah kanan itu ada malaikat. Wala an yaminihi. Jadi sebelah kiri tak ada malaikat apa? Ada juga malaikat. Apa-apa yang tak hormat ke dia tu? Pula kita kata malaikat hak tak berpisah dengan kita tu ada sama tu. Ada sama tu, alik kiri alik kanan tu ada sama. Hak ni maksudnya malaikat lain pula. Hak khusus dalam masjid. Hak khusus dalam masjid. Baru ni kita sudah jumpa dah ada malaikat yang selagi kita tidak berhadas, dia duduk beristighfar, duduk mendoakan kita tu. Bila kita berhadas dia tak ada. Hak tu suku tu. Hak jenis-jenis lagu tu lah ni. Nak melera kau tu. Hak rahmat saja. Hak rahmat saja. Mendoakan kebaikan untuk kita saja. Ni hak sebelah kanan. Hak sebelah kiri itu dia tidak. Hak sebelah kiri itu biasalah, memang kerja dia dah. Orang ludah, orang apa pun dia duduk lagu tu, tak ada masalah. Ada juga ulama yang mengatakan apa yang Nabi SAW suruh ludah sebelah kiri ni. Malaikat ada juga kan sebelah kiri. Dia kata malaikat balik kiri ni dia duduk luar dah. Dia tidak masuk dah bila orang masuk dalam masjid ni. Itu kelebihan masjid, mulianya masjid ni. Sehingga orang masuk dalam masjid ni kira-kiranya kalau dengan niat yang baik, maknanya dia tidak akan buat ada benda tak boleh. Gitu. Maknanya
kira-kiranya kanan kiri serupa je, kebaikan saja dia dapat orang ni apabila masuk dalam masjid. Sampai setara tu masuk, sehingga malaikat ni pun berpisah dengan dia. Tapi pendapat tu tidak berapa tak berapa sedap tu. Hak lebih sedapnya hak tadilah, iaitu halik kiri ni ada semacam halik kiri ni lah, mana-mana pun dia ada. Ada juga yang mengatakan sebab hak alik kanan ni dia lebih mulia lagi, dia lebih terhormat lagi daripada hak sebelah kiri. Bahkan hak sebelah kiri ni dia ikut alik kanan, dia mengikut arahan hak alik kanan juga. Sehingga kalau seseorang tu melakukan kesilapan, hak alik kanan ni dia pesan lagi kepada hak sebelah kiri, tak usah tulis lagi lah, nanti dulu, takut-takut dia bertaubat kau beberapa jam, dalam masa beberapa lama, nanti dulu. Jadi alik kiri dia tu ada juga riwayat yang menyebutkan begitu. Maknanya kedudukan hak sebelah kanan ni kita kena melera lah, walaupun kita kata air ludah ni tidak najis, tidak najis pun mana kena hormat juga. Sebab ludah-ludah ni satu cara juga orang nak menyatakan benci dia, nak menyatakan dia ni tak suka dia ludah pun ada juga satu cara. Jadi takut nampak serupa dengan hak tu, walaupun hakikatnya tidak. Hakikatnya kalau seorang tu tak ada maksud tu, maka air ludah dia tidak najis. Walaupun begitu kena melera juga hak alik kanan ni, sebab dia lebih mulia. Nak banding dengan hak alik kiri ni. Ada juga yang mengatakan malaikat sebelah kanan ni dia sebagai malaikat yang melawat kita. Bila kita masuk ke dalam masjid, dia ni macam pelawat, macam tetamu kita, yang mendoakan, beristighfar untuk kita. Hak ni suku daripada hak tu hak kita duduk tunggu sembahyang, suku pula hak tu suku, hak ni malaikat lain pula. Jadi sebab apa yang tak bui ludah alik kanan? Hormat kepada tetamu lah, sebagai menghormati tetamu ataupun orang yang melawat kita. Melawat pula bukan melawat saja, bawa kebaikan kepada kita. Itu sebab tak bui ludah balik kanan. Tetapi ulama mengecualikan kalau masjid Nabi ludah ni molek alik kanan, bukan alik kiri. Kalau bak ludah sebab apa? Balik kiri tu kedudukannya kubur Nabi dah alik kiri. Jadi takut jadi menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia sudah mati. Kedudukan dia tu. Ni terpulang kepada kedudukan seseorang itulah. Kalaulah dia tu duduk kedudukan kubur tu alik kiri, iyalah. Tapi kalau kedudukan kubur tu dah alik kanan dah, tak timbul lah masalahnya. Alik kiri tu puasa lah, ludah balik kiri lah. Ni maknanya kalau kedudukan dia tu kubur tu duduk balik kiri, maka lebih baik dia meludah ke sebelah kanan. Itu dikecualikan. Kalau tidak, lain-lain serupa. Asal lagi ada juga yang mengecualikan kalau sekiranya balik kiri ni ada orang, masjid lain balik kiri ni ada orang, balik kanan tak ada, lebih baik balik kanan dalam keadaan itu. Tapi kalau balik kanan ada orang, balik kiri ada orang, bawa balik kiri lah, seperti tadi lah. Gitu. Seterusnya hadis ni sesungguhnya Allah berada di sebelah hadapan kamu apabila kamu sembahyang. Apa makna? Tuhan duduk depan kau pula. Kalau begitu ada arah lah pula. Jangan sekali-kali kamu meludah. Ini di antara hadis yang perlu ditakwil lah. Tetapi bagi orang yang tak setakwil, salah, dia tak setakwil, dia kata sebelah depan. Nak kata serupa dengan makhluk, tidak. Sebelah depan tak setakwil. Tapi bagi orang yang mentakwilkan
Dia kata, ni sepuluh dalam, kalau ada kitab ni boleh tengok syarah dia. Iaitu takwil. Kerana Allah di hadapannya itu maksudnya kiblat yang Allah suruh dia tu menghadap tu ada di sebelah hadapannya. Gitu. Kerana Allah di sebelah hadapannya, yakni kiblat yang Allah suruh dia menghadap ke arahnya itu ada di sebelah hadapannya. Itu makna takwil. Annal qiblah allati amara Allah azza wa jalla bitawajjuh ilaiha fi shalah qibala wajhihi. Itu makna duduk depan dia. Bermakna apa yang takwil banyak tu buat gitu dalam bahasa Arab biasa. Takwilan seumpama itu. Iaitu di sini dia kata ada idmar, ada hadzaf dan ada ikhtisar. Ada menyembunyikan sesuatu dalam ayat itu, ada buang sesuatu, dan ada ringkas sesuatu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ushribu fi qulubihimul ijlah. Wa ushribu fi qulubihimul ijlah. Yani wa ushribu fi qulubihim hubbal ijli. Al-ijla mana hubbal ijli. Di mana ada buang lagu tu. Begitulah juga di sini dibuangkan jihad itu, arah. Itulah takwilan dia. Kalau nak takwil. Inilah kalau dalam matan Jawharatut Tauhid kan, dia kata wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap nas yang boleh menimbulkan kekeliruan tentang Allah, menyerupai makhluk, awilhu, engkau takwilkannya. Ini mengikut aliran khalaf. Au fawid, ataupun engkau serahkan mengikut aliran salaf. Warum tanziha, dan kamu kena ingat Allah maha suci daripada menyerupai makhluk. Yang ni kalau kata Allah di hadapan kamu, di hadapanlah, tapi di hadapan sepuluh orang depan kita kah? Tidak. Maha suci dia daripada begitu. Kena lagu tadi. Kalau dia kata tangan sepuluh orang kah? Jangan. Warum tanziha, maknanya jangan menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Syaratnya. Syarat kita boleh terima, tapi jangan kata Tuhan serupa dengan makhluk. Tuhan maha suci dia daripada menyerupai makhluk. Itu dua cara. Boleh kedua. Dua cara tu boleh kedua, kalau selagi tidak lari daripada kaedah boleh. Ini menunjukkan bahawa kiblat itu perlu dihormati. Salah satu caranya iaitu inilah, sebab orang panggil Baitullah, rumah Allah. Itu pun untuk memuliakan. Jadi arah ni pun arah yang Allah tentukan. Oleh kerana Allah tentukan, dia ada kemuliaan juga yang perlu kita jaga. Kemudian kita tengok banyak lagi hak Nabi SAW ajarkan. Di antaranya dulu kita sudah jumpa dah, kalau ketika buang air tu dia larang kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu pun di antara pengajaran jugalah, arahan untuk kita menghormati kiblat itu. Seterusnya orang tadi hak jadi tu imam tu, maknanya kesalahan ni besar, siapa tak bui. Nabi SAW kata dia tak boleh jadi tu imam. Maknanya ada beberapa perkara untuk jadi tu imam ni, dia kena ada disiplin dia lah. Maknanya kalau dia langgar disiplin itu, boleh jadi menghilangkan kelayakan dia lah. Daripada sinilah asas dianya. Daripada sini asasnya. Mana ada beberapa perkara etika lah kita kata, yang perlu dijaga. Etika ni banyak dalam hadis ni. Nak jadi tu iman ni, hak berkait dengan Allah SWT, tak ada kena-mengena dengan orang ni, hak ni.
ludah. Ni tak ada hormat. Tak ada hormat kepada kiblat itu, kepada Allah tak ada hormat. Satu. Ada juga etika yang berkait dengan orang, tak melera kat orang, baca panjang siapa orang ni gelisah di belakang. Tu pun kena jaga juga. Nabi SAW tak bagi juga. Larang juga, marah juga. Imam yang tidak jaga orang di belakang Nabi SAW marah juga. Dalam riwayat ini dia kata, engkau sesungguhnya telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Yang ini membuatkan Allah dan Rasulnya tidak suka lah, tak kenal perbuatan kamu. Ini hadis-hadis ni semua menunjukkan bagi orang yang mengatakan tak boleh dah tu, dia kata hak ni lah nasikh yang memansuhkan hak boleh. Siapa setara ni nak marah ni, takkanlah benda ni boleh lagi. Dia kata kalau ada hak boleh pun dalam keadaan tertentu lah. Bagi kita sekarang ni tak timbul dah, tak boleh langsung dah lah nak guna. Kita kata dalam masjid lah nak ludah bawah tu tak boleh dah. Ada pun tak adilah cara gunakan kain ataupun sapu tangan tadi. Lepas tu riwayat akhir sekali tu Wathilah bin Al-Asqa' tu, Wathilah bin Al-Asqa' ludah di atas tikar tadi tu. Bagi orang yang terima, dia kata, dia sebuah anak kata tadi lah, dia nak menunjukkan harus, nak menyatakan harus, maknanya tidak mansuh lagi. Satu. Yang kedua, nak menyatakan bahawa tidak najis air ludah tu. Lepas tu balik ni dia jawab lagu mana? Hadis tu tak boleh pakai sebab dia dhaif. Tak boleh pakai tu sebab dhaif tu. Ludah atas tikar. Kalau atas kapet lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah tak boleh. Sebab apa tak boleh nak pakai ni? Sebab dia dhaif. Dhaif. Hak mana perawi dia dhaif? Faraj bin Fadalah itu. Faraj bin Fadalah itu di sisi kebanyakan ulama rijalnya mengatakan dia dhaif. Jadi kita tak boleh pakai riwayat dia. Apalagi ia menampakkan macam seseorangnya molek buat tu. Boleh jadi setengah orang yang faham dia kata sekadar nak menunjukkan harus, nak menunjukkan tidak najis saja, tapi mungkin orang boleh faham juga. Dia kata ni sahabat buat ni pisah. Dia kata sebab saya pernah buat. Jadi macam dia nak meneruskan molek buat pula lagu tu. Kalau orang pakai lagu ni bahaya juga. Sebab itulah hadis-hadis dhaif ni dia ada usul-usul yang mana kalau pakai tu dia jadi tidaklah kemolek. Ataupun kalau orang salah faham, dia boleh jadi teruk, berat benda. Sebab itulah mana ulama-ulama kita dia cara ahli sunnah yang betul. Ada juga orang kata ahli sunnah juga, tapi taklah kuana tak tahu ahli sunnah dia. Ahli sunnah tapi tak boleh benar kalau hak dhaif ni dia pakai. Dia jadikan asas pula, amalan umum pula. Tak patut buat lagu tu. Itu bukan cara ahli sunnah. Kalau ahli sunnah yang sebenar, jangan kita tengok setempat. Kalau kita tengok ahli sunnah ni tempat kita saja, tak jadilah kita tengok ahli sunnah umum seluruh dunia ni. Jangan tengok setempat, tengok seluruh dunia. Hak mana lebih ramai orang pakai lagu mana. Hak cara yang betulnya iaitu ikut yang sahih. Tak boleh kita nak buat panduan untuk umum hak dhaif tu. Sebab apa? Hak dhaif dia ada usul-usul lagu tadi. Dia ada benda-benda macam tadi. Yang mana pada satu ketika dia jadi alah kau tak molek. Kalau orang silap faham, tak molek. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama kita yang besar-besar dia kata hadis ni maknanya kalau nak pakai dia kena pakai hak besar-besar. Kitab-kitab hak besar-besar. Hak maklum dah ulama bahas belaka dah tu. Tak boleh kita nak pergi misalnya ni ada ni dalam kitab tu bukan kitab hadis, kitab kecil tak tahu mana. Tak boleh, kita tak boleh, tak kena lagu tu, tak kena kaedah tu. Kalau pakai juga dia jadi tak serupa, menyebabkan kita jadi tak serupa dengan dunia lain, tak serupa dan bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Dengan sebab itulah tidak kuat
Tak kuat, tak boleh, kita tak boleh amal. Orang kata lepas mati buat malam pertama jamu, malam ketiga, malam ketujuh misalnya, tak boleh. Orang duduk kata boleh tu pun paling tinggi malam 40. Hak dhaif tak tahu mana. Dalam kitab Jalaluddin As-Sayuti Al-Hawi lil Fatawi, kita kena tahu banyak perkara. Jalaluddin As-Sayuti itu apa pandangan ulama hadis tentang dia. Lepas tu kitab dia tu kitab gapo setara mana kedudukannya dalam kitab-kitab hadis. Benar ni kalau dibuat semua mati semua sahabat-sahabat. Apa dalam kitab-kitab hadis besar-besar ni tak ada. Itu persoalan. Sebab itu kita tak boleh pergi kepada hadis-hadis macam tu. Tak boleh pergi. Kalau pergi dia akan jadi tak serupa dengan orang lain dalam dunia. Walaupun kita kata ramai orang buat sini, orang ramai boleh jadi sini satu tempat lah, tempat lain tidak. Sebab apa? Sebab dia pakai kaedah tu molek, kena molek. Dia pakai hak sahih, dia pakai hadis-hadis yang besar-besar, bukan hak terpinggir, hak kecuali gitu. Tak boleh lagu tu. Apalagi kita tak tahu pula kedudukan dia. Sebab itulah ulama-ulama hadis menganggap Jalaluddin Suyuti ni betul dia hafiz, ingat hadis banyak, tapi dia ni hatibul lail. Hatibul lail tu apa? Orang yang kutik kayu api dalam gelap. Kutik kayu api dalam gelap ni, dia kutik belakang, tak tahu hak kering hak basah. Ada ular kau situ, dia ambil belakang. Sebab apa? Sebab dia mengumpulkan kitab Al-Jami'ul Kabir tu bukan main besar. Tak ada dia tu nak selidik belakang perawi-perawi. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita pesan dah, jangan dipakai kitab hadis sekalipun. Hak jangan-jangan ada. Walaupun sahih dia. Sahih dia boleh jadi Abu Daud pun kata tak sahih dah. Apatah lagi kalau Bukhari. Sahih ni dia banyak perekat pun. Dengan sebab itu kita jangan keliru. Kalau tidak, kita jadi terpinggir sebenarnya. Walaupun kita rasa ramai orang buat apa pelik sebenarnya. Apa dalam kitab besar-besar tu tak ada. Tiba-tiba ada tubik celeh, tubik situ. Kalau ada pun, itu pun boleh bahas banyak lagi, banyak sudut lah kalau kita nak bahas. Tapi tidak nak bahas sini lah. Nak ceritanya banyak perkara. Kadang-kadang orang kita dia suka pakai hak dhaif. Nak buat amalan umum. Dia paling tinggi hak dhaif ni kalau nak buat pun sorang. Hak pelik-pelik tu, hak lari daripada hadis hak asal. Sebab itu Abu Hurairah kita sudah jumpa dulu. Dia ambil air semaya sampai sini basuh tangan ni sampai kau bau. Apa nama ni, dia pakai hadis tu lah, dia pakai hadis tu. Siapa-siapa yang nak biar panjang urah dia dan tahjil dia, falyaf'al, dia buatlah. Faman syaa an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi dia faham sendiri, tapi dia buat benda lagu ni dia pergi nusuk, dia ambil air semaya, dia sorang. Tu cara yang betul. Sahabat sudah tunjuk dah cara kepada kita. Sebab orang lain tak buat lagu tu, orang lain sekat ni belakang. Dia tak faham kau hadis Nabi SAW. Dia faham, tapi Nabi SAW buat lagu tu kau. Tak. Lepas tu pak ni ijtihad dia sendiri. Dia mengharapkan mudah-mudahan dapat lagu tu, tapi dia tak tunjuk depan orang ramai. Takut orang tu jadi sunnah pula, jadi amalan umum pula. Sehingga dalam Abu Daud ni kita jumpa dah dulu, dan dalam kitab-kitab lain pun ada. Apabila ada budak-budak bergitar tengok dia marah. Apa hitam kata dia tengok. Sebab dia tak sebi orang tahu. Itu kalau amalan hak benda hak jarang-jarang. Lagu tu kalau nak buat, jangan dibuat umum. Kalau tidak dia jadi keliru pula kemudian. Keliru. Ni ciri-ciri hak dhaif ni dia ada lah benda-benda gini. Seterusnya bab orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Imam Abu Daud ni dia buat tajuk begitu sebenarnya. Sebab apa? Dia nak menunjukkan khilaf di kalangan ulama tentang orang kafir ni boleh masuk ke tidak dalam masjid. Kau tak boleh. Kalau bagi dia boleh. Sebab apa? Dia buat tajuk gini tadi. Bab tentang orang kafir, orang musyrik, tentang orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Yadkhulul masjid, bukan la yadkhulul masjid, tidak, tetapi yadkhulul masjid, boleh masuk ke dalam masjid. Dia nak mengisyaratkan bahawa hak dalam Quran kata innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha, itu
maksudnya najis i'tiqad. Orang-orang musyrikun itu najis, maksudnya najis i'tiqad. Bukan tubuh dia tu. Bila tubuh dia tu tidak najis, serupa dengan orang lain juga lah boleh masuk dalam masjid. Kalau dah tidak najis, hak tak boleh masuknya barang najis. Kalau hak tidak najis, tak apalah. Satu. Yang kedua, kalau kita nak terima dia tu tak boleh masuk dalam masjid, maka seperti mana yang tersebut dalam Quran, Al-Masjidal Haram. Bukan semua masjid. Al-Masjidal Haram. Bukan semua masjid. Jadi kalau masjid lain tak apa. Kalau dalam Masjidil Haram tu pula, apakah najis dia tu untuk Masjidil Haram sahaja, tubuh dia tu jadi najis, ataupun kerana sebab lain yang tak boleh masuk dalam Masjidil Haram? Kalau mengikut buat-buat zahir, dia kata tak boleh lah, najis tubuh dia. Bukan Masjidil Haram saja, masjid mana-mana. Masjidil Haram lebih-lebih lagi. Tetapi pendapat itu tidak kuat. Sebenarnya larang masuk dalam Masjidil Haram sekalipun bukan kerana najis tubuh dia tu, tetapi kerana sebab lain. Sebab lain. Sebab lain, iaitu Nabi SAW nak ajar kepada kita umat ni, biar ada satu tempat yang mana khusus dengan kita saja, supaya orang tak boleh pergi buat apa-apa. Dia kena ada tempat-tempat yang macam tu. Terutamanya dari segi perancangan gapo-gapo, nak buat gapo-gapo yang tempat sulit, kita itu maksudnya. Dan ini lebih berkait kepada politik, bukan mana dari segi hukum agama ni, tidak. Lebih berkait kepada politik. Maknanya bukan Masjidil Haram saja, mana-mana tempat pun, kalau ada satu negeri kita, satu tempat kita ni khusus, orang-orang ni saja boleh masuk, orang lain tak boleh. Boleh kita buat gitu sekiranya ada keperluan. Bukan kerana najis tubuh dia juga, tidak, yang tak boleh tu. Di sini dia sebut ni dalam syarah dia ada sebut ada beberapa mazhab. Di sisi Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi, harus secara mutlak boleh belaka orang kafir nak masuk masjid ni, kau masjid mana-mana, Masjidil Haram pun boleh. Bukan najis, tak boleh tu kerana sebab-sebab tertentu, bukan kerana dia najis, kerana sebab tertentu. Di sisi mazhab Malik dan Muzani, tak boleh langsung semua masjid, tak kira masjid mana-mana. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ada perincian antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid lain. Hak tak boleh tu Masjidil Haram, masjid-masjid lain boleh juga, tapi tak molek lah. Tak molek. Tapi bukan tak boleh langsung, bukan haram, tidak. Ada perincian dia. Mengikut Imam Bukhari ke apa tu boleh, boleh masuk dalam masjid, dan tidak najis pun mereka itu. Imam Abu Daud dia nak ceritanya hak boleh masuk dalam masjid ni, mana dalil dia? Dia mari hadis mula-mula. Dia ni Zimam bin Tha'labah ni, mengikut dia nya pada ketika ni tak Islam lagi, pergi masuk dalam masjid. Dalam kalau mengikut hadis ni, unta tu pun masuk dalam masjid juga. Unta tu pun masuk dalam masjid. Unta ni dia bukan reti, bila nak kencing, bila nak berak, ikut suka dia, bukan binatang, bukan orang. Daripada sini tu baik pula hukum yang lain pula. Ulama-ulama dalam mazhab Malik dan Ahmad dan lain-lain lagi, Imam Bukhari umpamanya, yang mengatakan binatang-binatang yang boleh dimakan, halal dimakan dagingnya, air kencing dia, najis dia tidak najis. Dalil dia mana? Salah satulah, banyak lain-lain, salah satunya hak ni, Nabi SAW tak larang dia masuk unta dia tu dalam masjid. Padahal unta ni bukan boleh dikawal, minum binatang. Kalau dia kecil, dia berak, dah tahu dah kemungkinan itu, sepatutnya kalau tak boleh dia larang dulu, suruh waktu tubik selalu.
Ni dok. Dia pegang. Hak ni lah. Dalil ni. Tetapi golongan ulama yang lain dia mengatakan tak jelas ni hadis ni. Hadis ni keliru ni. Buatan Syarik bin Abi Namir. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ni dia ada. Dia ni rajin benar celaru ni. Tapi dia ni pun perawi Bukhari juga. Perawi Bukhari. Tapi riwayat dia banyak celaru. Hak dalam Bukhari tu pun ada ulama kritik hak dalam Bukhari buatan riwayat dia lah salah satunya. Sini pun dia celaru juga. Dia kata awak masuk dalam masjid, sedangkan dalam riwayat Aqsa lagi tu tidak masuk dalam masjid. Tetapi luar masjid. Dia kata gitu. Luar masjid. Tapi masalahnya riwayat yang kedua tu pun kemas setara mana yang nak pegang dengan hak tu. Tak kemas juga. Kalau nak kira dengan hak ni lebih kemas hak ni. Dengan sebab itulah ulama berbeza pendapat. Lebih kemas hak ni. Nak banding dengan hak yang kedua. Sebab hak yang kedua tu ada beberapa orang tu dalam tu. Termasuk salah seorangnya Ibnu Ishaq. Dan anak murid dia yang setia, Salamah tu. Sedangkan dalam ni siapa dia? Ada Syarik. Syarik ni walaupun dia lemah sikit pun, tapi dia ni perawi Bukhari juga dia ni. Perawi Bukhari juga. Jadi kalau dalam masalah nak tarjih, kita nak tarjih hak mana? Lebih patut kita tarjih yang pertama ni. Bagi orang hak kata boleh tu. Bagi orang hak kata boleh tu, maknanya air kencing, unta ke lain-lain lagi tu tidak najis, dia pegang gitu. Sebab hak ni lebih kuat lagi. Hak ni lah hak Imam Abu Daud naknya dia pergi masuk ni tanya dalam masjid lah ni. Jelas tu masuk unta tu dalam masjid. Duduk unta dia dalam masjid. Lepas tu ikat unta tu dalam masjid. Lepas tu dia tanya. Makna Nabi duduk dalam masjid lah. Takkan ikat unta dalam masjid. Lepas tu tubik pula kita tanya Nabi duduk lain. Sebab biasanya dia duduk dalam masjid lah. Duduk dalam masjid. Ni dia kata menunjukkan dia ni. Lepas tu dalam hadis ni disebut. Dia tidak sebut habis lah. Sebab maklum dah. Lepas pada Nabi SAW ayat gini-gini dia kata aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Mana sebelum pada tu dia tidak beriman, dia kafir lagi. Kalau orang kafir tak boleh masuk masjid, apa tidak suruh buat tubik dia ni? Tak boleh kita kecek luar. Tak ada. Menunjukkan bahawa orang kafir, orang musyrik boleh masuk dalam masjid. Dua perkara lah. Untuk tu sekal. Dan dia tu sendiri, tu yang dia tu hak kafir saat ni boleh masuk dalam masjid. Ini dalil. Yang kedua, hadis yang kedua ni beza sikit. Riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata dia mendudukkan untanya dekat pintu masjid. Bukan dalam masjid. Dekat pintu masjid. Kalau nak kira lebih sesuai hak ni lah. Tapi orang kafir ni dia tahu gapo. Ada masjid kau gapo tak tahu dia. Dia kira dah muka masjid tu kalau luar, jauh sana, pergi bawa lagi buat apa ke dalam masjid. Hak ni kita kata molek ni kalau kita kata kepada orang Islam yang reti dah ada masjid gapo. Tetapi dalam ni dia kata dekat pintu masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Maknanya unta tadi duduk luar masjid. Tetapi hak ni kuat setara mana? Tak kuat. Sebab apa ni ada beberapa orang. Beberapa orang. Iaitu Salamah dan Muhammad bin Ishaq. Ni dia ada dalam sanad ni. Bila ada hak ni tak lagi tak kuat. Hak Muhammad bin Ishaq tu panjang dah. Ana sudah faham dalam ni. Dalam buku. Cuma nak tengok hak Salamah. Salamah ni sebab ada tulis juga ni dalam ni. Kita tengok. Sebab dalam kitab ni dia tak ada sebut Salamah. Setara mana? Salamah bin Fadl Al-Abrash. Di sini. Salamah Al-Abrash, muka surat 55. Tak apalah kita dah ambil ni ya. Ishaq bin Rahawih berkata, yang itu guru kepada Imam Bukhari,
Dia kata dia ni dhaif. Bukhari berkata sesetengah hadisnya mungkar. Ini bercanggah dengan hak sahih. Imam Nasai berkata dia dhaif. Ali Ibn al-Madini berkata setelah kami pulang dari Rai, dari Razi lah, Rai nama tempat, riwayat-riwayat yang pernah kami dengar dari Salamah kami buangkan dengan anggapan ia adalah riwayat yang karut dan dusta. Setara tu orangnya. Yahya bin Ma'in berkata Salamah Al-Abrash Ar-Razi adalah seorang Syiah. Pula banyak penyakit. Abu Hatim Ar-Razi berkata dia tidak boleh dijadikan hujah. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata penduduk Rai ni sama-sama orang setempat ni sama sekali tidak suka kepadanya lantaran fahamannya yang salah. Berfahaman salah ni bukan ingat kurang ingat celaru fikiran dak ni, kerana fahaman salah. Sebagai seorang qadhi, tapi dia ni qadhi tu qadhi, beliau selalu berlaku zalim terhadap orang ramai meskipun dia bersembahyang dengan khusyuk. Nampak khusyuk dia sembahyang. Gitu. Inilah Salamah ni hak meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq ni dia. Riwayat Ibnu Ishaq pun dalam sirah pun dia je kan. Hak riwayat. Hak riwayat kata Aisyah kata Nabi SAW duduk dekat dia tu masa dia Mi'raj tu. Mana ialah dia, tubuh dia ada dekat saya, kata dia. Padahal Mi'raj ni sebelum pergi ke Mekah lagi, Aisyah kata Nabi tidur sekali dengan dia. Tidur mana? Dia baru duduk sekali dengan Rasulullah di Madinah. Cerita Ibnu Ishaq belakang Muhammad ni, Salamah ni yang meriwayatkan cerita ni. Tak bohong kata. Itulah. Dia nak ayat apa? Ni puak-puak becik kepada sahabat belakang. Dan kalau saya ahli gutu, dia nak ayat Aisyah ni tak berapa percaya lah Mi'raj Nabi ni. Lebih kurang orang kafir Mekah juga tak percayanya. Sebab tu bila orang kata Nabi pergi Mi'raj naik dengan tubuh dia kata mana ada tubuh dia duduk sekali dengan saya. Dia nak pergi tu, dia nak bau Aisyah tu. Tapi kita tak nampak. Jadi maknanya dalam kitab Abu Daud, macam Tirmizi, macam Ibnu Majah, ramai orang-orang yang seumpama ni. Orang-orang yang seumpama ni ramai. Jadi kita kena beringatlah riwayat-riwayat dia. Jadi kita nak tolak hadis tadi walaupun syarik tu lemah sikit, tetapi dia perawi Bukhari. Lepas tu ramai lagi orang lain hak riwayat lagu tu. Tak leh nak tak padan ni. Tidak lebih kuat untuk kita kata dia letak utara dia tu di luar masjid. Sebab beza dia ni kata dalam masjid, waktu kata luar masjid. Walau bagaimanapun dalam kedua-dua riwayat ini menunjukkan dia masuk ke dalam masjid. Kalau riwayat Ibnu Ishaq ni dia letak luar, lepas tu dia pergi masuk dalam masjid juga. Maknanya orang kafir boleh masuk dalam masjid Nabi SAW tak larang. Hak tu hendaknya. Dalam kedua-dua riwayat ni ada benda tu. Masuk dalam masjid. Riwayat yang ketiga, orang Yahudi pergi tanya Nabi SAW dalam masjid ketika Nabi SAW duduk dalam masjid. Bukan mereka itu duduk luar masjid. Kalau duduk luar masjid, mestilah dia ada sebut dia melaung kau. Ataupun mereka itu duduk di luar, mesti ada cerita Nabi dan kami duduk dalam masjid. Ni tidak, dia masuk dalam masjid. Orang Yahudi ni pun kafir juga, pergi tanya hukum Nabi SAW tentang dua orang di kalangan mereka yang berzina, apa hukumnya. Pergi tanya tu dalam masjid lah. Inilah maksud Imam Abu Daud, dia nak ceritanya. Dia nak ceritanya orang kafir boleh masuk dalam masjid ni. Dalil. Macam mana orang kata tak boleh masuk dalam masjid tu? Ni dalam keadaan ada ni. Itu maksud dia ni. Tetapi riwayat ini juga tidak kuat. Tak kuat. Sebab apa? Dia cuba kita perhati. Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri kata haddatsana rajulun min Muzainah wa nahnu 'inda Sa'id bin Musayyab. Ada seorang lelaki daripada kabilah Muzainah. Kami menceritakan kepada kami pada ketika itu ada dekat Sa'id bin Musayyab. Siapa dia? Rajul min Muzainah. Tak jelas. Tak jelas. Bila tak jelas,
Tak kuat lah hadis tu, dengan sendiri jadi dhaif lah. Sebab rajul majhul, bila ada satu orang saja perawi ni tidak diketahui siapa dia orang tu, dia kata orang satu orang, siapa dia orang tu. Kalau selagi tak boleh sebut orang tu, tak boleh, tidak akan jadi sahih hadis tu. Hasan pun tidak, tak akan jadi hasan, maknanya dhaif juga. Sebab apa yang Imam Abu Daud mari juga ni, dah kalau dhaif tak boleh buat dalil lah. Buat dalil buat kau dia je nak ayat kata orang kafir boleh masuk dalam masjid. Dia gini cara-cara ulama hadis ni, hak tu benarnya. Kadang-kadang kalau kita tengok, kita nampak macam ulama ni dia tidak faham kaedah. Sekali-sekali tengok dah kata tak boleh buat dalil kan, untuk hukum ni kalau hadis tu dhaif. Apa buat mari juga. Cara yang sama seperti ni Imam Tirmizi rajin buat juga. Dia bukan nak ayat sanad ni, dia nak cerita ni. Ada lagi sanad lain ya sahih, tapi saya nak mari sanad ni supaya berbeza daripada hak lain. Itu tujuan dia. Mana kalau nak tahu saya boleh tengok dalam kitab-kitab lain. Saya pun tahu, tapi saya tak tengok mari hak tu. Saya pegang ni bukan berdasarkan sanad ini, sanad lain. Gitu cara dia. Jangan kita perhati sekat ni saja. Kalau tidak kita jadi buruk sangka. Kita akan anggap maknanya orang besar ni maknanya macam dia tidak faham kaedah. Mana boleh, dia faham, dia tahu. Imam Abu Daud sendiri, apa dia kata tentang Ibnu Ishaq? Dia kata, lepas tu dia mari Ibnu Ishaq, dia mari sukuh tu. Baru ni kita sudah baca dah Atiyah Al-Aufi. Imam Abu Daud kata gapo tentang dia. Dalam kitab Abu Daud ada juga sana, ada juga suku tu. Sebab tu kita jangan keliru. Setengah orang dia tidak faham, terlalu orang kata selapih lah, terlalu selapih, mendatar. Macam mana kita tak boleh terima sedangkan perawi ni ada dalam kitab ni. Sudah tak faham lah tu, gitu mana tak faham. Sepatutnya maknanya orang kalau ngaji, dia ngaji sungguh tak keliru benda tu, tak jadi masalah, tak jadi masalah. Macam ni benda-benda gini. Babun fil mawadi' allati la tajuz fiha as-salah. Sekatulah wallahu a'lam.